Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak memperuntuk dana sebanyak RM6.5 juta bagi membina Masjid Al-Mustasfa di Hospital Umum Sarawak HUS. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mengumumkan berita baik tersebut selepas mendengar cadangan pihak HUS untuk menaik taraf ruang solat di hospital berkenaan. Satunya ini adalah satu daripada fardu kifayah, dan keduanya orang sakit di hospital pun nyasi sakit mana lah punya sakit si patolog di masih semayang yang dapat semayang di ruang salat. Dan ketiganya mungkin ada kemudahan fardu kifayah sedikit lah untuk orang kalau yang meninggal, kita berketatkan hukum-hukum dan tempat yang selesa, maka kita tak adakan tempat dalam hospital tersebut. Oleh itu saya telah memaklumkan Kerajaan Sarawak akan memberilah peruntukan dana untuk mendirikan Masjid Al-Mustasfa di Hospital Besar Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Makan Malam Johor Berjarah Raya 2023 di Kuching pada Sabtu. Dalam masa sama, Premier Sarawak turut menyatakan untuk membina ruang ibadat bagi mereka yang bukan beragama Islam. Maka menerusi info, kita juga memberi bantuan RM600,000 untuk menaik taraf ruang ibadat untuk agama lain. Jangan kita meletak beza, kerana setidaknya mau satu bilik ruang dan mereka hanya mencadangkan lebih kurang RM600,000, maka kita berilah RM600,000 untuk agama lain di hospital. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut memperuntuk sumbangan sebanyak RM50,000 untuk kegunaan HUS. Sementara itu, sukan wushu akan diberi penekanan yang lebih intensif di negeri ini setelah pusat latihan yang baru siap dibina di Kompleks Sukan Sarawak Petrajaya Kelab. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan adanya pusat latihan yang lengkap, moden dan berkualiti, minat belia Sarawak dalam sukan wushu dijangka akan meningkat. Menurutnya, atlet-atlet muda juga berpeluang untuk melatih kemahiran mereka dengan lebih baik sekaligus membolehkan mereka untuk bersaing mewakili Sarawak di peringkat kebangsaan maupun serantau. Saya rasa begitu gembira sekali. It does touch me a bit because when I took over the Ministry of Youth and Sport, before this I was also involved with sport as the assistant minister. Well, I do know about the performance of most of the sport bodies. I visited them when they are doing the training and all that. And one of the sports that give me a lot of admiration is wushu. Wushu, because if you have to see the performance of wushu through the years, for the last 10 Sukma, they have been the one that have been very disciplined and performing. I'm not saying that the others are not, but then wushu is exceptional. They always produce gold medal. They are renting a place in 7 Mile. Kadang-kadang kesian tengok, the place bila hujan lagi tepias masuk, and then the carpet where the kids are training so sandy, I feel sad for them. So I told myself, I must get them the facility. That is the reason why I've been very, very adamant. But I move on by foot, I must get to a proper hall. And I'm so happy that today we finally have the earthbreaking, and I hope that within a year or slightly more than a year, this wushu hall will become a reality. And I'm very, very sure that this wushu hall will become one of the best wushu hall in Malaysia, I think. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek cadangan Pusat Latihan dan Pertandingan Wushu di Kuching pada Sabtu.
Selain menjadi platform utama bagi pembangunan atlet-atlet wushu tempatan, pusat di bawah peruntukan Kerajaan Sarawak itu juga akan menjadi tempat untuk melaksanakan latihan berkualiti serta persiapan bagi pertandingan-pertandingan penting. Berita seterusnya, masyarakat diingatkan agar tidak alpa dalam usaha memerangi wabak rabies atau penyakit anjing gila di Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom menegaskan para pemilik harus memastikan anjing peliharaan mereka diberi suntikan vaksin rabies setiap tahun. Penyakit berjangkit yang membunuh masih menjadi ancaman serius kepada haiwan dan manusia di seluruh dunia, bukan sahaja di Sarawak. Dengan program hari ini, diharapkan kita semua dapat mengingatkan pengetahuan tentang rabies, mengetengahkan tanggungjawab dan penjagaan haiwan peliharaan serta mencegah gigitan anjing. Pemilik anjing yang bertanggungjawab seharusnya sentiasa mengawasi pergerakan anjing mereka agar tidak berkelirian di tempat awam secara bebas, dan pastikan anjing peliharaan mendapat lesen dari pihak berkuasa tempatan dan divaksinasikan dengan vaksin anti-rabies pada setiap tahun. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Insinyur Law Kejiang, semasa program DVSS Rabies Awareness and DOA AgriCorp Rami Gawe Sameba 2023 di Kuching pada Sabtu. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkesempatan menembual beberapa individu berkenaan susulan kebimbangan mengenai peningkatan kes rabies dan gigitan anjing direkodkan di Sarawak. Salah satu sebab kenapa kita buat program DBS Awareness dengan AgriCorp di Kampung Sumaba ini, karena di sekitar Kampung Sumaba ini 10 km radius ada 11 kes anjing positif, 11, di mana penularan rabies di kawasan ini agak banyaklah dan ada melibatkan kematian manusia. Itu sebab hari ini kita buat awareness ini supaya kita dapat vaksin banyak anjing, dan juga pihak council telah menjalankan aktiviti untuk menangkap anjing yang tidak bertuan. Okey, program Mass Vaccination ini kita akan buat secara bulanan. Lepas ini di kawasan APP, iaitu lepas program di Sumaba ini kita akan buat di SJK Tumbuhan Batu Kawah, iaitu pada bulan Jun. Okey, dan seterusnya kita akan buat juga untuk bulan berikutnya, itu bulan Julai, kita akan buat di area Meleha. Okey, dan seterusnya kita akan buat di Kota Sentosa, dan seterusnya kita akan buat di Kota Pedawat. Okay. Jadi saya minta di luar sana, kita minta kepada pemilik anjing agar memvaksinkan anjing mereka. Di Limbang pula, projek pembinaan Jambatan Sungai Limbang kedua dijangka siap pada tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, projek itu sudah lama tertangguh dan ia harus dipantau untuk memastikannya dapat disiapkan dengan segera. Projek kita yang nampaknya yang besar, yang tergendala adalah jambatan kedua Sungai Limbang. Bila akan siap? Tapi insyaAllah semalam ada briefing oleh JKR kepada kami lah, wakil rakyat tempatan, termasuk yang Berhormat Datuk Amar di Kuching. InsyaAllah jambatan itu akan siap, dijangka akan siap pada tahun 2024, tahun depan. InsyaAllah. Itu satu jambatan. Ini ada banyak jambatan lagi. Jadi kita alhamdulillah bersyukur di Limbang dilimpahi oleh banyak projek-projek, dan mudah-mudahan yang akan dapat dilaksanakan mengikut jadual lah. InsyaAllah. Dan kita bersyukur kerajaan yang ada, sedia ada ni
Sekarang kerajaan perpaduan, unity government di Putrajaya dan kita kerajaan GPS di Putrajaya sama-sama membangunkan seluruh negeri Sarawak termasuk kita ni di Limbang, insya-Allah. Insya-Allah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Surah Mahkamah Aidilfitri Anjuran Persatuan Kedayan Limbang pada Jumaat. Manakala Jabatan Kejaraya Sarawak JKR telah menubuhkan cawangan reka bentuk jalan dan kejuruteraan sivil bagi melaksanakan kerja-kerja Front End Engineering FEE. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Insinyur Aidil Lariwu berkata, FEE amat penting untuk meningkatkan tempoh projek. So in general, front engineering work is actually cut short all the design and pre-contract stage, especially in terms of time frame or time taken to complete the design. Beliau berkata demikian semasa menjawab adun balingian Abdul Yaakob Arbi dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Jumaat. Penubuhan cawangan reka bentuk jalan dan kejuruteraan sivil untuk melaksanakan FEE turut menghasilkan anggaran kos, masa dan skop projek dengan lebih tepat. Selain itu, FEE membolehkan JKR mengekstrak maklumat yang sedia ada dan dari projek sebelumnya untuk menghasilkan analisis yang tepat bagi memulakan projek baru. Ke perkembangan berikutnya, pintu masuk antarabangsa Biawak perlu dinaik taraf sebagai persediaan menghadapi kesan pemindahan pusat kerajaan Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Tengah. Menurut Adun Opar Bilik Sujang, pintu masuk antarabangsa Biawak amat penting sebagai hub kemasukan antarabangsa ke Sarawak dari Aruk, Kalimantan Barat. Sebagai persediaan menghadapi limpahan dari negara jiran ini, kita perlu menaik taraf kemudahan infrastruktur dan utility seperti jalan raya, jaringan internet, kemudahan awam, pusat kuarantin, kaunter custom, kaunter immigration serta pusat saringan di stesen pintu masuk Biawak sejajar dengan aliran pembangunan semasa. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertua Negeri Sarawak dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Jumaat. Tambahnya, trend pergerakan keluar masuk di sempadan ini telah meningkat sebanyak lebih kurang 10,000 orang setiap bulan berdasarkan maklumat dari Jabatan Immigration Malaysia. Oleh itu, katanya ini merupakan satu peluang untuk melonjakkan ekonomi penduduk tempatan melalui transaksi perdagangan dan aktiviti pelancongan, termasuk pelancongan kesihatan. Selanjutnya, peruntukan projek transformasi luar bandar RTP dicadang untuk ditingkatkan melibatkan kawasan luar bandar. Adun Lingga Dayan Razak Awan Soho berkata, peningkatan peruntukan ini akan membantu mengatasi masalah kelewatan dan kesukaran pelaksanaan projek yang disebabkan oleh nilai peruntukan yang rendah. Ini adalah kerana kos harga shilling projek di kawasan luar bandar telah meningkat lebih daripada 50%. Isu ini juga antara faktor meningkatnya projek lewat, projek sakit bermula pada tahun 2021 dan 2022 kerana nilai peruntukan sesuatu projek terlalu rendah daripada nilai pasaran. Diharap perkara ini dapat dikaji dan dipertimbangkan sebaiknya oleh pihak Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa membahas usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertua Negeri Sarawak dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Jumaat. Dalam masa sama, Nur Azhar juga menyuarakan kebimbangan mengenai kelayakan memohon perumahan di kawasan pedalaman yang kebanyakannya mengutamakan pemohon yang sudah berkahwin. Oleh demikian, beliau mewakili suara belia dan rakyat berstatus bujang meminta Kerajaan Sarawak untuk memberikan syarat khas kepada pemohon yang belum berkahwin agar mereka juga dapat memiliki rumah sendiri. Langkah ini juga dapat mengurangkan isu-isu di mana jumlah isi satu rumah melebihi daripada kemampuan dapat dibendung terutamanya bila anak-anak sudah bekerja namun masih mengalami kekangan untuk memiliki rumah sendiri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube.
Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi tengah hari ini, saksikan surutan Majlis Makan Malam Johor Berjarah Raya 2023 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Sabtu. #menyebar fakta, salam UKAS.